istilah syafi', orang yang memberi genap pada satu jumlah, mencukupkan suatu jumlah yang kurang. Jadi orang Arab dia kata syafi' ni orang yang memberi genap, orang yang menggenapkan suatu jumlah, bagi genap, bagi cantik jumlah yang sebelumnya tak genap, yang sebelumnya ganjil digenapkan, dicukupkan. Maka itu yang dimaksudkan dengan syafaat dalam bahasa Arab. Maka anak-anak yang dikasih sekalian dan sahabat-sahabat yang dimulakan, maka asyaf'u iaitu angka genap ini digunakan oleh orang Arab dalam berjual beli atau berniaga. Misalnya apabila seseorang membeli barang, dia beli barang di kedai, maka jumlah harga itu RM1.60. Maka bila harga barang itu RM1.60, maka orang yang membeli akan minta diskaun, minta takhfid, minta kurang, minta diskaun. Maka dia akan minta supaya diberikan syafaat. Syafaat ni maknanya jumlah RM1.6, RM1.7 dikurangkan harganya menjadi genap, supaya mudah kira, mudah urus. Jadi disebut kalau harga dia RM1.8, kita kata bagi jadi RM1 lah, bagi jadi RM1.5 lah, kurang, bagi angka dia genap, senang nak bayar. Maka itu yang digunakan oleh orang Arab dalam penggunaan harian, iaitu asyaf'u bermaksud genap. Genap. Jadi asyaf'u juga orang Arab kata angka dua, maknanya 2, 4, 6, 8, sesuatu angka yang dia bukan ganjil. Sebab itu lawan kepada syafaat atau syaf'u ialah al-witru, iaitu ganjil. Jadi anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, jadi orang Arab bila dia berjual beli dan sebagainya, bagi nak mudah kira, dia kata bagi syafaat lah, bagi jadi genap angka tu supaya senang nak bayar. Bagi jadi genap. Maka dari sudut istilah syarak, bila kita bincang apakah pengertian kepada syafaat, syafaat ni apa dia maksud dalam agama, maka syafaat ini ialah pertolongan sebenarnya. Syafaat ini ialah pertolongan atau satu usaha campur tangan untuk menjadikan sesuatu yang sukar, sesuatu yang rumit dipermudahkan. Ibarat dalam jual beli, bila harga barang ialah RM1.85, susah nak bayar. Nak bayar RM1, nak bayar 8 kupang, nak bayar 5 sen. Ada angka ganjil. Angka ganjil menjadi susah nak bayar. Maka orang Arab kata syafaat. Mana syaf'u? Syaf'u ni mana genapkan. Bila kita genapkan, dia jadi RM2, atau dia jadi RM1, atau dia jadi RM1.5. Bila digenapkan kepada angka yang memudahkan pembayaran. Itu dalam jual beli dari sudut makna asal bahasa Arab. Maka dalam bahasa Arab, apabila disebut syafaat dalam penggunaan agama, maka ia lebih kepada pertolongan yang diizinkan oleh Allah berlaku kepada orang-orang yang beriman kepada manusia, yang dengan pertolongan itu menyebabkan seseorang menjadi mudah urusannya dan menjadi penyebab kepada dia tidak perlu untuk bersusah-susah atau menghadapi kesulitan dalam urusannya. Maka sebab itu kata para ulama, syafaat ini adalah perantara. Syafaat ini adalah pertolongan perantara, wasilah, wasatah, yang menjadi orang tengah. Menjadi orang tengah, menjadi perantara, menjadi pihak yang menolong, yang membantu. Dan orang yang memberikan syafaat disebut asy-syafi', orang yang memberi bantuan, orang yang memudahkan urusan. Orang yang memudahkan urusan. Orang yang menerima syafaat disebut masyfu' lahu. Orang yang mendapat syafaat. Masyfu' lahu, orang yang mendapat syafaat. Jadi anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, maka bila kita sebut syafaat ini dalam konteks akidah, kalau orang Arab disebut perkataan syafaat dalam jual beli lebih kepada urusan untuk urus niaga, nak bagi mudah pembayaran, bagi mudah urusan supaya tak menggunakan angka ganjil yang menyusahkan. Maka syafaat dalam urusan agama pada hari kiamat adalah lebih kepada bantuan, pertolongan, campur tangan pihak-pihak yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu orang-orang yang diizinkan oleh Allah mendapat kemudahan, mendapat bantuan dan pertolongan untuk memudahkan hisab
memudahkan urusannya pada hari kiamat. Maka itulah pengertian syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kata para ulama, apabila berbincang tentang syafaat yang merupakan salah satu daripada perkara yang diimani dan diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, maka ia disebut berdasarkan hadis-hadis dan nas daripada Al-Quran yang disepakati oleh para ulama sebagai usul akidah. Kerana bila kita berbincang tentang perkara akidah, tidak boleh rujukan kita selain dari Al-Quran dan hadis yang sahih semata-mata. Kerana akidah adalah perkara yang jazam,